forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang isu persempadanan semula. Saya baca sedikit. Persempadanan semula PAN jangan jadi kadam DAP. Sebelum tu saya baca sikit juga. PAS cadang persempadanan semula kawasan Parlimen Negeri Majoriti Melayu. PAS mencadangkan persempadanan semula kawasan pilihan raya di beberapa negeri-negeri majoriti Melayu untuk menambah bilangan kerusi parlimen. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan tengok komen macam biasa. Pula dituduh macam-macam. Begitu juga secara pada 23 Mac 2021. Saya nak melupa balik saya supaya apa yang mereka cakap tu dia kena fikir balik, sebab saya melihat pimpinan-pimpinan di sana seolah-olah melupakan sejarah. Mereka konon ada idea baru, lupa sejarah bagaimana mereka bergelumang dengan suasana yang tidak mengizinkan warna-warna perjuangan bangsa itu tercerna. Saya tak ada. Kerana pada 23 Mac 2021, saudara, PAS pernah mencadangkan agar persempadanan semula kawasan pilihan raya di beberapa negeri dilakukan. Saudara. Itu dilakukan ucapan daripada Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah. Dia kata jangan sebut pernah disuarakan oleh parti itu, termasuklah semasa era Kerajaan Barisan Nasional. Mereka minta, kita tahu bahawa mereka menuntut diadakan persempadanan semula, kawasan-kawasan baru. Kita tahu mereka minta supaya ada tambahan di Kelantan, ada tambahan di Terengganu, ada tambahan di negeri-negeri yang mereka kuasai. Tapi dalam waktu yang sama, kalau dilakukan penambahan kursi-kursi parlimen dalam persempadanan semula, suka tak suka, kita tak boleh menafikan kursi-kursi di kota raya, di bandar-bandar. Tapi sekarang ni, mereka membuat andaian bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu melakukan persempadanan semula yang kononnya akan memberi kuasa lebih, menambahkan kursi pada DAP dan sebagainya. Saya melihat ini satu kenyataan yang cukup mengarut. Semalam saya dah bagi penjelasan bahawa berhubung tentang persempadanan semula ini adalah tuntutan daripada pimpinan di Sabah dan Sarawak. Kerana persoalan kursi-kursi parlimen itu memang ada termeterai dalam perjanjian 1963. Waktu 4S, jangan lupa saya ulangi lagi. Waktu itu Semenanjung Malaysia, Singapura, Sabah dan Sarawak. Itu bagi 4S. Bersetuju menggubal satu dasar bahawa kursi-kursi parlimen untuk Semenanjung ini tidak boleh lebih daripada 2/3 ataupun 2/3 daripada campuran kursi-kursi parlimen yang dianggotai oleh Singapura, Sabah dan Sarawak. Itu dalam perjanjian dalam semangat 1963. Dan apabila saja Singapura keluar daripada Malaysia, tinggal Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Sampai hari ini, suka tak suka, kita terima hakikat bahawa kursi-kursi parlimen di Semenanjung ni jumlahnya mengatasi 2/3. Kerana Sabah cuma dapat 24. Sarawak 31. 31 campur 24 baru 55. Sedangkan kita mempunyai 222. Ini yang dituntut oleh mereka. Tapi sekarang ini, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan akan mengkaji dan sebagainya, beliau dituduh. Saya bukan nak menjilat, saya bukan nak mengampu. Ini realitinya. Jadi mereka siapa sebenarnya yang bermain dengan api? Itu keadaannya saya. Kerana kononnya katanya ada kawasan parlimen jumlah pengundi sehingga 80,000. Jadi dari segi tanggungjawab wakil rakyat nak menjaganya menjadi satu beban. Waktu itu mereka menuntut supaya diadakan persempadanan semula. Hari ini bila terdengar kabar-kabar tuntutan daripada DAP, mereka sudah pun bingkas bangun mengatakan bahawa UMNO bersekongkol menjilat DAP mengizinkan soal tersebut. Jadi saya kata inilah cara-cara unjuran politik yang mereka mainkan. Bagi saya lah, itu kata pepatah, kata dulang paku serapih. Kata orang, mereka lebih. Jangan lupa saya, pada 23 Mac 2021, PAS pernah mencadangkan persempadanan semula kawasan pilihan raya di beberapa negeri. Kata majoriti Melayu untuk menambah bilangan kursi di parlimen. Sekarang ni kalau dibuat kajian itu sahaja, tentulah juga kena buat juga di
kursi-kursi macam di Kuala Lumpur, di Johor Bahru. Mereka lebih ramai lagi sebab argumennya katanya ada kawasan-kawasan di negeri tersebut yang punya penduduk lebih kurang 80,000 pengundi. Itu di Pantai Timur saya. Bagaimana di Kota Damansara, bagaimana di Shah Alam, bagaimana di Panging. Yang mengatasi, kalau alasan itu diambil kira, tentulah mereka juga akan menuntut. Kenapa kita membuka ruang yang bukan-bukan dalam keadaan begitu saya. Sepatutnya, sebab itu pemuda UMNO di bawah pimpinan Saudara Dr. Amal, dia tuntas menyatakan pendirian kita UMNO akan mempertahankan martabat dan maruah bangsa kita saya. Itu sebenarnya. Ini soalnya bagaimana begitu juga macam mana Saudara Ghulam Muzaffar selaku Ketua UMNO bahagian Batu. Dia mengatakan bahawa banyaklah orang bertanya pada dia dalam isu persepadanan semula. Jadi memang masalah bahagian Batu berapa ratus ribu orang ada kat situ. Jadi kalau inilah yang dimainkan oleh pimpinan daripada PAS, kononnya kita ni menjilat cadangan-cadangan DAP, itu satu benda yang jauh tersasar. Aduhai, saya pun semakin sesak duk tengok dari segi percaturan politik mereka. Tapi kita jangan lupa bahawa menjelang hari ini 20 bulan, 3-10 hari, bagaimana Datuk Seri Ashraf Wajidi sedang bergelut untuk mencari poin-poin sebab kita akan menganjurkan Kongres Ekonomi Bumiputera. Patutnya itu yang disokong oleh pimpinan PAS. Patutnya mereka dalam Perikatan Nasional yang kononnya jaga Melayu sangat, sepatutnya mereka menggalakkan atau memberi saranan yang lebih baik agar Kongres Ekonomi Bumiputera ini dapat dipertingkatkan lagi. Bukan memandang sepi. Duk bercakap benda yang bukan-bukan. UMNO yang dipertanggungjawabkan oleh Saudara Ibrahim untuk mengetuai sidang Kongres ini, tentulah sedang mencari bahan. Sepatutnya mereka berlapang dada berjumpalah dengan Datuk Ashraf. Sebab Datuk Ashraf Wajidi akan duduk bersama dengan Saudara Rafizi Ramli, mewakili Parti Keadilan, untuk membincangkan tentang Kongres Ekonomi Bumiputera. Ini yang perlu dibincangkan bersama. Kalau mereka jujur, ikhlas untuk memperjuangkan bangsa kita, seharusnya mereka berlapang dada, buat appointment, jumpa dengan Datuk Ashraf Wajidi. Saya ada pandangan, PAS punya pandangan begini. Parti Bersatu punya pandangan demi lestari perjuangan bangsa begini. Ini perlu diadakan dalam Kongres Ekonomi. Ini tak berlaku saya. Mereka membiarkan UMNO dengan keadilan untuk merangka bersama-sama dengan Parti Amanah, merangka kertas kerja yang akan dibentangkan dalam Kongres Ekonomi yang akan datang. Sebab itu saya katakan mereka tidak jujur dalam memperjuangkan bangsa saya. Saya jangan marah kepada saya sebab saya melihat, saya memerhati. Bukanlah saya membenci mereka, tidak saya. Kalau mereka jujur, ikhlas demi perjuangan bangsa, tentulah mereka sudah pun mengadakan pertemuan dan dalam kolokium Kongres Ekonomi untuk di wilayah persekutuan ini dipengerusikan oleh Datuk Johari Ghani. Berjumpalah, apa masalahnya? Ceritakan, ini tuntutan PAS. Kalau boleh kita nak 1, 2, 3, 4. Sebab usaha Kongres Ekonomi ini adalah untuk mengembalikan semula dasar ekonomi baru acuan Tun Razak. Sebab ya memanglah saya tidak yakin PAS akan bersetuju kerana Kongres Ekonomi baru ini tentulah akan menolak dasar penguasaan yang melupuskan dasar ekonomi baru. Siapa yang membawa dasar penguasaan? Siapa yang membawa satu era ekonomi yang dipacu dengan pandang ke timur dan sebagainya saya. Tapi dalam keadaan begini kita mintalah supaya jujurlah. Saya haraplah agar pimpinan daripada Parti Bersatu, pimpinan daripada PAS jujurlah. Sebab kalaulah ini pimpinan rakan mereka daripada gerakan menyentuh, maka mereka harus menyanggahnya. Bagaimana UMNO apabila bekas naib Presiden MCA menyentuh tentang kononnya kita mengadakan dasar ekonomi baru ini, Kongres Ekonomi Bumiputera ini, kalau boleh janganlah diadakan akan masa akan datang. UMNO bingkas bangun. Kita terus walaupun dalam satu kelambu kita dengan MCA, kita merasakan kalau sesuatu yang menyentuh soal kepentingan warga bangsa kita, kita pasti akan ke hadapan. Saya kena ingat perlu diingatkan sewajarnya pimpinan daripada PBM, Perikatan Nasional mengingatkan pimpinan UMNO, mengingatkan ke arah untuk mewujudkan
Kongres Ekonomi Bumiputera ini saudara, daripada 222 ahli parlimen di Dewan Rakyat nanti, mereka boleh membuat macam-macam keputusan, tetapi yang menyentuh soal agama Islam sama sekali tidak boleh disentuh. Begitu juga hak istimewa Raja-Raja Melayu, jangan sekali-sekali disentuh. Hak keistimewaan orang-orang Melayu dan juga Bumiputera. Begitu juga bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu, serta pengisytiharan darurat yang ada kuasa hanya agung. 5 prinsip ini sepatutnya diperingatkan pada mereka yang akan menganjurkan Kongres Ekonomi Bumiputera saya, supaya dapatlah berjalan semua wakil-wakil yang akan menghadiri nanti memahami tentang hasrat mahu kita mewujudkan Kongres tersebut saya. Kita saya baca detail sikit lagi. Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amani Abdullah berkata cadangan tersebut pernah disuarakan oleh parti itu termasuk semasa era kerajaan Barisan Nasional BN. Tujuan kita mencadangkan perkara ini pertamanya kerana pertambahan pengundi terumah di sebelah pantai timur iaitu di Kelantan dan sebagainya di Kedah, Pahang dan Terengganu. Itulah tuan-tuan, hari ni dia orang takut kalau ada persatuan semula ni, dia takut kalah, dia bising pula tak nak persatuan semula ni. Macam-macam lah dia orang kalau kita layan. Tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMB Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.